Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita nak masuk kepada hukum gas. Rujuk buku teks muka surat 148. Okay, untuk hukum gas ni, bagi memahami hukum gas, kita nak explain hukum gas mestilah berdasarkan kepada teori kinetik jirim. Okay, penerangan itu adalah berdasarkan kepada teori kinetik jirim ataupun teori kinetik gas. Jadi untuk dalam teori kinetik gas ini, dia ada hubung kaitnya dengan kuantiti fizikal. Okey, apakah kuantiti fizikal yang terlibat dalam hukum gas ini tadi? Okey, kuantiti fizikal yang terlibat dalam hukum gas adalah suhu, tekanan dan isi padu. Dan setiap daripada kuantiti ini ada penerangan berdasarkan kepada teori kinetik gas. So, bila kita kata teori kinetik gas, sebenarnya dia merujuk kepada pergerakan molekul-molekul gas itu tadi. Okay? Pergerakan molekul ataupun pergerakan zarah. Jadi teori kinetik, kalau ikutkan teori kinetik gas ataupun pergerakan molekul ni, kita tengok di sini. Okay, pergerakan molekul gas dia bergerak secara rawak. Okay, pergerakan dia berlaku secara rawak dan disebabkan pergerakan secara rawak itu akan berlakunya kekerapan pelanggaran di antara molekul dan juga antara molekul dan juga dinding bekas. Okay, kita boleh nampak dekat sini. Jadi pelanggaran-pelanggaran berikan penerangan kepada kita dalam memahami hukum-hukum gas. Okay, kita nak tengok yang pertama dulu, kuantiti fizikal ni dulu. Okay, kalau kita nak terangkan hukum gas dari segi suhu, suhu dia merujuk, okay, ini cikgu letak kat sini. Okay, ini bahagian apa sebenarnya? Ini adalah bahagian penerangan berdasarkan kepada teori kinetik gas. Jadi kalau kita nak terangkan hukum gas berdasarkan kuantiti suhu, okay, berdasarkan suhu, kita akan rujuk penerangan dia dengan menggunakan tenaga kinetik molekul. So kalau kita tengah sebut pasal tenaga kinetik molekul, bermaksud kita sedang merujuk suhu. Kalau kita sebut pasal kadar pelanggaran antara molekul dan dinding bekas, okey, keyword dia di sini adalah kadar pelanggaran tadi, ya. Kadar pelanggaran antara apa? Okey, kadar pelanggaran yang berlaku antara molekul dan dinding gas, bermaksud kita sedang merujuk pada tekanan. Okey, manakala isi padu bekas pula, kita merujuk kepada isi padu gas. Okay, kita nak faham yang itu dahulu. Jadi kita nak tengok apakah hubung kaitnya tadi antara suhu, tekanan dan juga isi padu. Jadi nak nampakkan hubungan tu, okay, kita tengok kepada simulasi yang ada ni. Okay, katakanlah ni cikgu buang dulu gas dia. Okay, kita buang gas. Okay, kita buang gas. Pada masa yang sama, ini kita turunkan suhu dia tadi. Okay, kita nak mulakan pada suhu paling rendah, tekanan paling rendah dan volume paling rendah. Yang pertama, kita nak tengok kepada isi padu. Perlu diingatkan, okay, benda ni kamu dah belajar pun, saya percaya kamu dah belajar pun dalam kimia. Isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekas. Bermaksud, okay, contoh kalau kamu ambil belon. Okay, belon kamu bawa keluar daripada plastik, kosong, tak ada apa kan. Lepas tu kamu hembus, kamu pun hembus, bermaksud kamu sedang memberikan gas. Kamu sedang masukkan molekul udara di dalam belon, dan belon tu mengembang, okay, ikut berapa banyak yang kamu dah hembus. Jadi kita katakan sebagai isi padu gas itu adalah sama dengan isi padu bekas. Okay, sekarang kita masukkan tadi gas A tadi kan. Ini sekarang isi padu tu kosong. Tak ada apa. Sebab apa isi padu kosong? Sebab tidak ada sebarang molekul di dalam bekas ni. Sebelum tu cikgu nak ingatkan, bila kita sebut teori kinetik gas ini, bermaksud dia berlaku di dalam bekas tertutup, bukan dalam bekas terbuka.
Okey, kita masukkan gas. Kamu hembus tadi. So bila kita masukkan gas, okey, isi padu bermaksud bekas tu dah mempunyai isi padu. Kita ada molekul gas. Kita dah nampak ada molekul gas ini yang bebas bergerak dan memenuhi seluruh ruang bekas itu. Kenapa kita kata dia memenuhi seluruh ruang bekas itu tadi? Sebab dia bergerak secara bebas. Dia selagi ada ruang dia masuk. Okay, jadi kita kata molekul gas bebas bergerak dan memenuhi seluruh ruang bekas itu, maka kita akan memperolehi isi padu gas. Okay, kita akan memperolehi isi padu gas. Dan pada masa yang sama, okay, untuk bagi nampak lagi, kita masukkan lagi gas, kita tambah lagi gas. Okay, bila kita tambah lagi gas, bermaksud isi kita menambah isi padu bekas. Kalau kita kira, inilah yang ni, yang memenuhi ruang ni sebanyak ini kan. Volume tu pun akan bertambah. Isi padu tu akan bertambah. Okey, sekarang kita nak tengok dari segi tekanan. Tadi tak ada tekanan, sekarang ada tekanan. Kenapa berlakunya tekanan itu? Kerana adanya perlanggaran di antara molekul dan juga dinding bekas. Nampak pelanggaran. Okay, RMS, meter sesaat ni merujuk kepada apa? Meter sesaat merujuk kepada halaju. Apabila ada halaju, ada pelanggaran, maka akan ada perubahan momentum. So, kadar perubahan momentum ini dia menghasilkan daya. Okay, kita nak tengok kat sini ya. Okay, tadi kita nampak ni sini dia ada pelanggaran. So pelanggaran sini ada, bila ada pelanggaran bermaksud ada momentum, perubahan momentum. Okey, dan pelanggaran ini berlaku dalam contoh tempoh T saat. Kata kalau kita boleh kira sini ke sini, tempoh dia nak berlanggar tu T saat. Jadi perubahan momentum bila ada berlaku dalam masa tempoh masa tertentu, kita namakan dia sebagai kadar perubahan momentum. Dan apabila ada kadar perubahan momentum, ini juga dikenali sebagai daya. Okay. Dan daya ini bertindak ke atas. Okay, daya dia bertindak ke atas apa? Ke atas, katalah dia pang dekat sini. Okay. Yang ini kita namakan dia sebagai satu luas permukaan. Okay, nah, daya itu bertindak ke atas satu luas permukaan. Okay, per A, maka tekanan dihasilkan. Okey, tekanan dihasilkan. Nampak tak dia punya hubungan tu tadi? Itu sebab kita kata tekanan ini dia bergantung kepada kadar pelanggaran antara molekul dan dinding bekas. Semakin banyak pelanggaran yang berlaku, katalah ini baru satu, sekali ada lagi satu sini. Bermaksud makin banyak molekul yang ada ni bergerak secara rawak, makin banyak kadar pelanggaran. Makin banyak, makin tinggi kadar pelanggaran, maka makin tinggi tekanan yang dihasilkan. Okey, itu kita nak tengok penerangan dia tu tadi. Okey, sekarang kita tengok kita pump lagi. Nampak? Kita pump lagi. Okey, so apa yang kita nampak dekat sini, kita pump, yang bertambah adalah isi padu, tetapi tekanan tetap sama. Kenapa? Kadar pelanggaran yang berlaku tu sama. Dia tetap macam tu. Tetapi sekiranya kita panaskan dia, kita tengok bila kita kata panas, suhu meningkat, tenaga kinetik juga akan turut meningkat. Kita panaskan dia. Nampak apa jadi? Kita panaskan kat sini ni tadi, kita panaskan dia tadi, kita akan nampak tenaga kinetik bertambah. Apabila tenaga kinetik bertambah, bermaksud molekul-molekul gas itu akan